Assalamualaikum. Okey, hari ni I nak berkongsi dengan hampa tentang perancangan keluarga. Hari tu, tak adalah hari tu sangat, bulan September setiap tahun kita akan menyambut World Contraception Day, hari perancangan sedunia lah, family planning lah. So, bila I buat satu video tentang contraception ni, ramai sebenarnya yang duk DM kat I, duk bercakap lah, berkongsi dan meluahkan perasaan masing-masing. Ada tu cakap dia tak ready lagi nak anak pasal masih tengah climb career punya ladder. Ada tu dia tak boleh nak ada anak lagi sebab dia ada satu penyakit. Dia ada masalah sakit mental yang menyebabkan dia rasa dia tak boleh nak cope dengan kehidupan kalau dia ada anak. So, dia masih dia masih fokus pada rawatan kendiri lah, rawatan diri sendiri untuk masalah mental. Dan ada juga yang sebenarnya nak anak tapi tak dapat lagi, tak ada rezeki. So, nak kata sebenarnya semua benda ni adalah orang kata rezeki Tuhan lah. Kita siapa nak menyoal-nyoal kan? I dah 3 tahun kahwin tapi masih belum dikurniakan anak. So, bila orang tanya, takkanlah kita nak habaq ke orang. I sebenarnya sedang merancang. I sebenarnya ada hal macam gini, I ada penyakit ni. Takkan kita nak habaq ke orang. Dan mungkin kalau hampa yang tanya tu, mungkinlah orang ni sama ada dia belum bersedia ataupun dia sebenarnya dah buat IVF banyak kali, duit habis berpuluh-puluh ribu tapi tetap tak ada hasil. So, bila kita duk tanya orang bila nak dapat anak, itu akan melukakan hati orang lah. So, jadilah orang yang boleh fikir pakai otak sikit, pakai otak sikit, janganlah pakai sembak je. Okay? So, kita nak fokus kepada sesiapa yang mencari kaedah untuk merancang family. Hampa kena tahu ada banyak cara perancangan family yang available dekat luar sana. Ikut kita punya kemampuan, harga, ikut kita punya keselesaan, ikut kita punya preference lah. Ada orang dia suka makan pil, ada orang tak suka makan pil, dia tak boleh ingat sehari-hari nak makan pil, aku lupa. So, antara cara yang lain kita ada. Satu, kita cakap tadi contraceptive pill lah. Contraceptive pill ni sama ada kombinasi ataupun progestin only pills. Kita panggil POP, COC atau POP. Lepas tu kita ada implant. Implant tu maksudnya satu rod akan dimasukkan ke bawah kulit kita dan dia akan merembeskan hormon secara perlahan-lahan lah. Satu lagi kita ada injection. Injection ni maksudnya suntikan akan diberikan kepada badan kita lah melalui IM, intramuscular, masuk ke dalam otot-otot kita. Okay? Dan kita ada intrauterine device, satu alat yang dimasukkan ke dalam rahim, ke pangkal rahim untuk mengelakkan sperm daripada bergerak lah, maksudnya berjalan dekat dalam rahim tu. Dan kita juga ada yang paling senang sekali, maksudnya yang paling mudah sekali kalau orang tak mau pergi jumpa doktor. Macam lupa pula, alamak malam ni nak bersama tapi tak ada ubat apa-apa kan. Pergi sahaja beli kondom daripada farmasi ataupun daripada drugstore. Mudah, murah, tak memerlukan prescription daripada doktor. So, kita akan go through setiap satu, apa kebaikan, apa keburukan, dan I share sikit lah harga yang I jumpa dekat dalam internet. First kali kita nak tahu macam mana seorang wanita ni boleh mengandung. Adalah orang-orang yang ingat, mungkin bukan orang early 20s lah, mungkin adik-adik sekolah menengah kan, yang ingat tidak pegang tangan esok boleh mengandung. Tak boleh, bukan macam tu. Okay? Wanita ni kita ada satu fisiologi yang badan kita ni akan undergo ovulation process. Ovulation process ni maksudnya badan release telur. Telur duduk dalam ni, bila ovulation happen, ovulation tu selalunya terjadi dalam hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, hari kita period lah. Hari kita period tu day 1. So, day 13, day 14, day 15 ni adalah ovulation normally. Ovulation berlaku. Telur dilepaskan keluar. So, bila telur ni dilepaskan keluar, dia akan berjalan dekat kita punya fallopian tube. Dan sepanjang perjalanan tu, dia menunggu untuk bertemu dengan sperm. So, bila sperm bertemu dengan telur, bergabung, meletup, dia akan bersenyawa. Bila dia bersenyawa, dia akan mencari dinding rahim untuk dia menempel. So, contraception ni apa dia buat? Cara-caranya adalah first, dia menghalang proses ovulation. Maksudnya telur ni duduk dalam ni saja, takkan terkeluar daripada ovum. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan memperbanyakkan lendir dekat kawasan pangkal rahim, dekat kawasan rahim supaya sperm susah nak masuk dan sperm susah nak berenang-renang mencari telur. Yang ketiga, apa bahan-bahan contraception yang akan buat adalah dia akan menyebabkan rahim itu tipis. Nipis je, dia tak tebal. Sebab kalau
untuk persenyawaan berlaku, bila dia dah berlaku kan, kita nak menempel kat dinding rahim kan. Dinding rahim kena tebal. So kalau nipis, dia tidak provide environment yang sesuai untuk janin yang terbentuk ni nak menempel. So tidaklah senang untuk, kalau tak senang maksudnya dia boleh menghalang daripada seorang wanita ni pregnant walaupun dah bersenyawa. Okay, so contraceptive pill, macam saya cakap tadi, kita ada 2 jenis. Satu, combined oral contraceptive pill. Maksudnya dia ada 2 hormon. Satu estrogen, satu progesterone. Kalau satu lagi, progesterone ataupun progestin only pills, dia ada satu hormon sahaja. Maksudnya dia ada progesterone sahaja dalam satu pill tu. So apa beza antara COC combine dengan progestin only pills, POP? Kalau COC ni dia sesuai untuk secara generalnya sesuai untuk wanita yang berancang untuk tidak mengandung lah. Tapi kalau POP ni, progestin only pills ni, sesuai untuk wanita yang ingin menyusukan anak. Sebab POP ni, progestin only pills ni, dia tidak mengganggu isi padu susu. Maksudnya amount susu yang keluar tak akan terjejas walaupun hampa makan pil kontraseptif POP ni. Satu lagi, untuk wanita-wanita yang ada risiko terkena penyakit jantung ataupun ada risiko ada pernah darah beku sebelum ni ataupun obesity kan, yang isap rokok, sesuai ambil POP pill ni, progestin only pills. So bila kita bercakap tentang contraceptive pill ni, hampa kena tahu pil kena ambil setiap hari pada waktu yang sama. Ada 2 jenis pula. Ada yang satu strip ni 28 biji, ada yang satu strip ni 21 biji. Maksudnya kalau makan yang 28 biji, setiap hari kena ambil. Dah habis, buka packing yang baru, makan lagi. Start pada hari pertama kita period. Contohnya kita period 15 hari bulan kan. 15 hari bulan, ambil packaging baru, start makan. Sebab untuk mendapatkan kesan kontraseptif ni, kita perlu ambil sekurang-kurangnya 7 hari berturut-turut ubat tersebut, barulah kita dapat perlindungan daripada pil ni. Sebab tu start ambil first day period, hari ke-7 period tu kita selalunya dah habis period kan. Masa tu dah berkesan dah. So kalau bersetubuh dengan suami ke, bersama ke, jangan risau. Memang pil tu dah in action, dah efektif untuk menghalang daripada pregnant. I sebut sikit lah contoh-contoh ubat sebab bila kita sebutkan nama ubat tersebut, payah untuk orang biasa, orang yang tak ada knowledge tentang medical ataupun medication nak dapat. I sebut contohnya Desogestrel nama ubat dia, ethinyl estradiol, drospirenone, norethistérone. Pening weh hampa nak hafal semua benda tu. Kadang I pun tersasul-sasul nak sebutnya. So I sebut contoh-contoh ubat tablet yang makan 28 biji setiap hari tu. Kita ada Cerazette, kita ada Liz, kita ada Yasmin, kita ada Yas, kita ada Noridase. Dan yang ni, macam saya cakap tadi lah, kena makan everyday. Jangan skip, setiap hari kena makan. Untuk tablet 21 biji satu strip tu, dia bagi kita makan 21 biji, tapi ada 7 hari no tablet. Maksudnya 7 hari kita tak makan ubat. 7 hari kita tak makan ubat ni, kita akan mengalami period lah. So hari pertama sampai hari ke-21 tu, bila kita makan ubat 21 days ni, dia memberi kita perlindungan. Walaupun kita bersama dengan suami, walaupun kita bersama, kita terlindung daripada mengandung. Lepas tu hari ke-21 tu, hari last 22, stop makan ubat. Once you stop makan ubat, kita akan dapat withdrawal bleeding. Maksudnya kita akan period lah. So selama 7 hari period, hari ke-8 start balik the first tablet of the packaging. Maksudnya kita start balik day 1 lah. Faham tak? Harap kau faham lah. Next, kita ada intrauterine device. Dengar macam seriaunya nak masukkan device kat dalam pangkal rahim kan. Tapi untuk orang yang dah berkahwin, ini merupakan satu cara yang disukai jugalah. Banyak kawan-kawan I yang suka pakai intrauterine device sebab dia pun tak payah fikir. Dan bila once dah masuk kan, dia contraception ni bertahan selama 3 ataupun 5 tahun. Depends on which brand ataupun which produk yang hampa beli ataupun hampa pakai lah. Kadar keberkesanan intrauterine device ni adalah 97 ke 98%, which is quite high and quite effective lah. Tapi ada satu benda yang kita selalu nasihatkan untuk orang yang on intrauterine device ni, supaya every time lepas period, masukkan jari sikit ke dalam vagina tu untuk rasa ada tak string of benang. Sebab kita tak nak intrauterine device tu tercabut ke pergi mana-mana ke. Sebab kadang-kadang bila kita period kan, mungkin kalau kita terkasak sikit ke, ada possibility untuk intrauterine device tu tercabut. Tapi normally that is not the case lah. Selalunya selamat saja, tak payah risau. Cuma just in case, kena selalu masuk dan rasa ada benang atau tidak lepas period. Rasa serius tak serius, okey je, biasa je.
Ada satu lagi which is injection. Injection ni kita dapatkan setiap 3 bulan. Cucuk dan bertahan setiap 3 bulan. Harganya I tengok dekat LPPKN kan, dia ada 2 jenis. Satu Depo-Provera, satu lagi Neten. Kalau Depo-Provera ni setiap 3 bulan kena cucuk, harganya RM36. Kalau Neten ni dia tahan 3 bulan lah. Dia adalah dia punya masa mula-mula kena cucuk berapa kerap and then setiap 3 bulan dia bertahan. Harganya adalah RM18. Dan Neten ni kena cucuk dalam masa 5 hari lepas kita first day of period lah. Okay, so untuk cara ni disukai oleh ramai orang juga sebab dia tidak mengganggu pengeluaran susu. Maksudnya kalau kita cucuk ni, susu tu tak jadi sikit, faham tak? Dia depends on demand and supply baby lah, tapi tidak terjejas disebabkan kita cucuk ubat ni. Berkesan, tahan lama, tak menjejaskan susu dan disukai lah sebab senang cucuk, settle. Cumanya terdapat delay infertility. Maksudnya contoh I cucuk 1 hari bulan, lepas tu 3 bulan kemudian sepatutnya dia prevent kita daripada pregnant selama 3 bulan kan. Tapi lepas 3 bulan, kalau I plan nak ada baby lepas 3 bulan tu, I tak semestinya fertile. Maksudnya I tak semestinya subur untuk dapat baby. Dia ada delay in return of fertility. Sometimes boleh jadi up to 3 months. Untuk sesetengah orang boleh jadi up to 6 months, up to a year. So injection ni mungkin sesuai untuk orang yang tak merancang untuk ada anak dalam masa yang terdekat. Satu lagi kita ada implant. Implant ni kita masukkan ke dalam kulit. So kalau orang yang biasa pakai implant ni, dia bila kita rasa sikit, kita akan macam pegang dekat area tu, kita boleh rasalah ada macam something, ada chip dekat dalam. Itu bukan agenda Yahudi nak tracking kita bagaimana. Itu adalah agenda untuk tidak meramaikan anak dalam masa yang tak sesuai. Bukan nak kata kita ni tak mau anak, tapi kita ada benda yang kita nak fokus dulu. Sebab sebaik-baiknya adalah kita mendapatkan anak at the good time, bila kita dah ready dengan financial situation yang okay. Sebab kita nak quality over quantity. Anak pun dapat kehidupan yang bagus, kita pun ada kehidupan yang bagus juga. Okay? So implant ni dimasukkan ke dalam kulit dan dia boleh bagi contraception selama 3 tahun. So maksudnya satu rod tu hang masukkan, dia boleh tahan selama 3 tahun lah. Boleh remove bila-bila masa sahaja. Dan yang I rasa a good thing about this is, satu, sebab bukannya hang hari ni cucuk, 3 bulan lagi mai cucuk lagi, 5 bulan lagi mai cucuk lagi, dok. 3 tahun is quite a long period of time kan. So tak adalah kita rasa seria apa ni asyik kena cucuk saja kan. Satu lagi sebab return of fertility immediately. Tak macam injection tadi. Maksudnya kalau hampa pakai implant, hang buka hari ni, esok lusa hang nak try dapat baby, you can go for it. Maksudnya dia tidak menjejaskan hampa punya fertility dah. Maksudnya dah subok serta-merta lah. Kalau injection tu hang kena tunggu kan, a period of time kan. Dan implant ni dia tidak menjejaskan kuantiti susu juga. So sebab itulah ramai juga kawan I yang on implant. Implant keberkesanan dia almost 100%, tapi mahal sikit lah, harga dia keras sikit. Dekat LPPKN dapatlah 500. Tapi hari tu I tengok Aisyah Lena kot. Aisyah Lena share, dia pergi buat dekat hospital private. I tak ingat hospital private, tapi 1,000 lebih lah harga untuk masukkan implant tu. Satu lagi sebab yang masukkan implant tu adalah specialist. So specialist ni dia dah professional, dia dah pandai, laju buat kerja dan orang pun tak rasa sakit. Speaking about specialist punya prosedur kan, I tahu buat pap smear test tau. Pap smear test ni, scary-nya. Dah masuk topik lain, tapi I cakap lah. Alang-alang kita cakap pasal hal wanita kan. Pap smear test ni kalau hampa nak tahu, aku pun seria. Aku macam, ya Allah, tolonglah, takutnya. Hang kena kangkang. I baring masa tu kena kangkang. Doktor akan masukkan mulut itik dekat dalam vagina. Bukanlah vagina, dekat vagina. Okay, kita open je hampa jangan terkejut pula. Ini adalah vagina, lubang vagina tu. Ini adalah mulut itik, contoh mulut itik. Dia akan buka. Mulut itik ni akan membuka bukaan vagina so that doktor boleh swab. Kan mulut itik dah buka kan? Doktor boleh swab dekat area pangkal rahim untuk ambil sel-sel dekat pangkal rahim, dan sel-sel ni akan digunakan oleh doktor untuk test lah sama ada kita ni ada boleh dapat potensi untuk terkena kanser rahim, kanser pangkal rahim ataupun tidak. So benda itu sangat scary. Tapi bila I buat dengan doktor, sebab yang buat dekat I tu doktor pakar, so macam habis dah? Habis dah? Okey je? Sebab bila orang cakap, orang macam tak sakit lah, terkejut lah, sejuk lah. Tapi I macam habis dah ke? Maksudnya
kadar maksudnya skill. Skill doktor ni menentukan benda tu, prosedur tu scary ataupun tidak. So if you have extra money, pergilah dapatkan rawatan dekat hospital pakar. Bayar lebih lah, bayar more than double lah, 1,200 itu buat implant. Dekat LPPKN, doktor okey juga, elok juga. Tapi 500 lah bayarannya. So affordable dan pocket friendly lah. Okay, so now this one is selalu orang buat adalah penyalahgunaan emergency contraceptive pill. Pernah dengar tak emergency contraceptive pill? You pernah dengar? Oh, seronok bila sembang dengan kamera ada orang kat belakang. Okay, emergency contraceptive pill ni, nama pun emergency kan? Kadang-kadang kita panggil ECP. Kadang-kadang kita panggil morning after pill. Maksudnya, emergency lah. Alamak, terlanjur semalam, terlajak pula. Aku ingat nak tidur lagi, aku main kacau pula kan. Tapi kita tak on contraception, kat rumah tak ada kondom. So, dah masuk dalam dah. Minta maaf, aku cakap straight saja, dah masuk dalam dah. So, aku nak buat macam mana ni? Pagi esok, hampir farmasi, hampir beli emergency contraceptive pill. Ada dua jenis emergency contraceptive pill. Satu namanya, I sebut sikit lah, Levonorgestrel. Satu, nama ubatnya Levonorgestrel. Nama brandnya adalah Escapel ataupun Postino. Selalunya orang biasa beli Escapel. I selalu dengar Escapel dekat hospital kerajaan. Dulu I biasa dengar Escapel lah. Kadang-kadang ada pesakit yang masuk ke emergency department, mangsa rogol, memang kita akan bagi ubat emergency contraceptive ni secepat mungkin sebab kita nak elakkan mangsa rogol ni daripada mengandung. Okay? Itu brand yang pertama. Escapel ni kena bagi dalam masa 72 jam. Contoh, kena, sebab itulah penting kalau hampa not on contraception dan bercadang untuk dapatkan emergency contraceptive pill esok, hang kena ingatlah hang bersama pukul 8 malam. So dalam masa 72 jam ataupun 3 hari roughly, hampa kena pergi makan emergency contraceptive pill ni untuk supaya dia 100% berkesan lah. Kalau hang makan lebih daripada 3 hari, mungkin ubat tersebut tak dapat tolong untuk elak hampa daripada pregnant. Okay, itu untuk Postino ataupun Escapel lah. Okay, yang kedua adalah Ulipristal. Penat namanya. Ulipristal ni nama brandnya adalah Ella. Dia ada banyak lagi brand lain, tapi yang ada dekat Malaysia ni, ada dekat satu farmasi saya tengok hari tu, nama dia Ella, nama brand dia. So sama juga emergency contraceptive pill untuk hamba ambil the next morning lepas bersama. Tapi yang ini lebih bagus sebab dia hampa boleh ambil dalam masa 5 hari selepas bersama. Dalam masa 5 hari ni maksudnya in 120 hours. Maksudnya kalau hang lupa, hang duk delay, dia ada gap yang lebih panjang lah. Contohnya macam orang yang mangsa rogol kan. Kadang bila dia kena rogol, dia tak tahu nak buat apa, duk fokus on nak report polis, duk fokus on nak buat benda-benda lain, terlupa bab nak halang daripada pregnant ni. So dalam masa 5 hari ni memberi masa yang cukup lah untuk mangsa rogol ataupun orang yang pelupa, tak mau mengandung tapi duduk bersama tapi tak ada contraception, dia ada 5 days untuk dia ingat balik yang dia sepatutnya makan contraceptive pill. Tapi jangan amalkan emergency contraceptive pill ni. Maksudnya hang tahu hang dah kahwin, hang tahu you are sexually active tapi tak mau makan contraceptive regular. Oh, buat je ambil EP, buat je ambil EP. Tak boleh macam tu sebab EP is not meant to be used frequently dalam masa sebulan. Sebab kalau hampa guna terlalu kerap, emergency pill ni akan dapat side effect yang lebih dan keberkesanannya mungkin akan berkurangan lah. Sebab dia boleh menyebabkan kita punya bleeding jadi irregular. Maksudnya hang tak period pun hang my period. Lepas tu perut akan jadi bloated, hampa akan jadi moody, boleh jadi weight gain. Ini adalah antara kesan-kesan sampingan bila kita makan pil-pil hormon lah. Sebab hormon kan, dia boleh mengganggu hormon dalam badan. Tetapi dekat Malaysia ni, bila kita tengok statistik kan, kebanyakan orang yang mengalami kesan-kesan sampingan hormon punya ubat ni adalah rendah, dan kesan sampingan kebanyakannya tidaklah orang kata terlalu serius. Tapi kalau ada kesan sampingan and it is not tolerable, maksudnya aku tak tahan lah kesan sampingan ni, always talk to your doctor, always talk to your pharmacist so that kita boleh recommend alternative medication, ubat-ubat lain yang alternatif lah. Maksudnya tak sesuai pakai ubat ni, kita go with next plan. Alright, so as a conclusion, jangan rasa malu, jangan rasa segan, jangan rasa bersalah untuk merancang ada keluarga. Dalam ekonomi sekarang ni,
dengan suami isteri dua-dua kena kerja. Kalau seorang saja kerja, seorang tak kerja akan menyebabkan tension in the family because of financial problem. Jangan rasa takut untuk dapatkan nasihat daripada doktor ataupun pharmacist tentang perancangan keluarga. Sometimes when you try to merancang sendiri, dia mungkin tidak menjadi dan this will lead to unintended pregnancy. Kita kalau boleh, kita naklah setiap pregnancy itu adalah pregnancy yang kita mahukan, kita tunggu-tunggu dan kita nantikan. Okay? Apa-apa pun, bincang dengan pasangan masing-masing, bincang dengan keluarga, bincang dengan doktor ataupun ahli farmasi dan buat keputusan sebaik mungkin, bukan disebabkan oleh pressure daripada orang luar. Alright? Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.